Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perbincangan dalam tafsir surah Yusuf, sambungan pada ayat yang ke-11 sehingga ke ayat yang ke-18 ya. Kisah ayat ke-11 hingga ayat ke-18 mengenai dengan adik-beradik Nabi Yusuf telah merealisasikan rancangan jahat mereka dan penipuan mereka yang mereka telah lakukan terhadap ayah mereka, iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kita lihat pada ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا, mereka adik-beradik Nabi Yusuf, ikhwatu Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf telah berkata, ya abana, wahai ayah kami, ma laka la ta'manna, kerana apa kamu tak menaruh kepercayaan kepada kami, kamu tak percaya kepada kami untuk kami bawa Nabi Yusuf. Nah, dalam qiraat kita, qiraat Hafsin an Asim dibaca dengan ismam, ta'man, dengung dua harakat kemudian muncul mulut, ta'manna, muncul mulut. Dalam sebahagian qiraat yang lain dia tak baca ismam, tetapi dia baca la ta'manuna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Adik-beradik Nabi Yusuf berkata, wahai ayah kami, kerana apa kamu tak percaya kepada kami untuk bawa Nabi Yusuf ini? Wa inna lahu lanasihun, kami ni orang yang memberi nasihat kepada Nabi Yusuf. Kami tak biarkan Nabi Yusuf dalam keadaan yang bahaya. Lanasihun bermaksud, wa inna lahu lanasihun, maksudnya kami yang akan menguruskan maslahat Nabi Yusuf. Mana kami nak kebaikan, suka kebaikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu maksud lanasihun. Arsil, pada ayat ke-12, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Wahai ayah kami, lepaskanlah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersama dengan kami. Ghadan, esok pagi, lepaskan dia bersama kami, beri keizinan. Yarta' wa yal'ab, maka dia bolehlah untuk bersiar-siar. Yarta' wa yal'ab, boleh bermain bersama dengan kami. Yarta' ni rehat-rehat, santai-santai sambil makan buah dan sebagainya. Wa yal'ab, dan juga dapat bermain bersama kami, iaitu bermain memanah dan juga berlumba bersama dengan kami. Wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami benar-benar menjaga Nabi Yusuf daripada perkara yang tidak diingini. Bila disebutkan wa inna lahu lanasihun, tuan-tuan perhatikan pada ayat yang pertama, pada ayat ke-11 wa inna lahu lanasihun, pada ayat ke-12 wa inna lahu lahafizun. Kalau tuan-tuan belajar dalam bahasa Arab, di sini dia menggunakan dua taukid. Yang pertama ayat penegasan, wa inna, sesungguhnya, benar, lahafizun, lanasihun, benar-benar kami akan menjaga, menguruskan Nabi Yusuf, menjaga Nabi Yusuf daripada perkara yang tidak diingini.
Ini dipanggil ayat yang betul-betul penegasan dan mereka mengharapkan apa yang mereka cakap ni sebenarnya adalah benar. Itu adalah hanya semata-mata ayat daripada adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada ayat yang ke-13, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yaqub berkata la yahzununi an tadhhabu bihi. Sesungguhnya benar-benar aku Nabi Yusuf ini mengkhawatirkan aku, memberi kebimbangan kepada aku. Bila mana kamu semua bawa Nabi Yusuf, wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu, aku khawatir Nabi Yusuf akan dibaham serigala. Wa antum anhu ghafilun, sedangkan kamu tak sedar pada ketika itu, kamu lalai, tak sedar. Ataupun pendek kata, Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam takut perkara yang tidak diingini berlaku kepada Nabi Yusuf. Kerana Nabi Yaqub ini tak dapat berpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, dan kesabarannya akan nipis ketika mana Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam tidak berada bersamanya. Wa antum anhu ghafilun. Nabi Yaqub kata, ayah mereka kata, iaitu aku takut kamu ini ghafilun, sibuk menikmati makanan yang lazat, buah-buahan, dan juga kamu leka dengan permainan. Takut-takut tak sedar Nabi Yusuf telah dibaham serigala. Aku khawatir perkara tersebut. Ayat yang ke-14, adik-beradik Nabi Yusuf jawab, qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Mereka jawab apa? Sekiranya serigala makan baham Nabi Yusuf, wa nahnu usbatun, kami ni satu jamaah, satu grup yang kuat, usbah, inna idzal la khasirun, kami ini adalah satu jemaah yang kuat, yang gagah perkasa. Wa inna idzal la khasirun, kalaulah Nabi Yusuf dibaham serigala, bermaksud kami ni adalah orang yang lemah, orang yang tak berguna. Sedangkan kami orang yang kuat, orang yang gagah. Tak mungkin Nabi Yusuf dibahang serigala, sedangkan kami satu jemaah yang ramai, adik-beradik Nabi Yusuf, akan membela Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada ayat ke-15, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Falamma dhahabu bihi, bila mana dapat approval daripada siapa? Ayahnya Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Adik-beradik Nabi Yusuf bawa Nabi Yusuf, bawa keluar. Wa ajma'u an yaj'aluh, mereka berazam, bertekad, mereka nak jadikan, nak campakkan Nabi Yusuf di dasar perigi yang kering. Nak campak dalam tu, jauh dalam perigi, supaya tidak lagi bertemu dengan ayahnya Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha. Allah Ta'ala kata, kami telah wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, latunabbi'annahum bi amrihim, kamu akan memberitahu kepada mereka. Kepada siapa? Kepada adik-beradik kamu yang 11 orang ini. Kamu akan beritahu kepada mereka. Beritahu apa? Mengenai sabotaj, rancangan jahat mereka yang mereka laksanakan pada hari ini. Hadza wa hum la yash'urun, sedangkan pada ketika itu mereka tak kenal kamu. Pada ketika itu kamu menjadi menteri kewangan Mesir, kamu kenal mereka, mereka tak kenal kamu. Waja'u abahum 'isha'an yabkun,
mereka datang pada waktu Isyak, pada waktu malam Isyak. Adik-beradik Nabi Yusuf pulang ke rumah pada waktu malam. Ya bekun, mereka menangis jumpa dengan ayah mereka. Mereka datang kepada ayah mereka dalam keadaan merintih, luluh hati mereka dalam keadaan menangis. Mereka kata apa? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b. Adik-beradik Nabi Yusuf dalam keadaan menangis, mereka kata, wahai ayah kami, inna dhahabna, kami telah pergi bersama Nabi Yusuf, nastabiqu, kami sibuk berlumba bermain sesama kami, wa tarakna Yusuf, kami tinggalkan Nabi Yusuf, inda mata'ina, di sisi pakaian kami, mana barang-barang kami, baju kami tinggalkan satu tempat asing, dan di tempat tersebut kami biarkan juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fa akalahu adh-dhi'b, tiba-tiba kami tak sedar, pada ketika itu serigala datang makan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kamu wahai Yaqub, wahai ayah kami Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, kamu tak percaya kepada kami walau kunna sadiqin, walaupun dahulunya kami ni orang-orang yang benar. Walaupun kamu tak percaya kisah Nabi Yusuf ini, tapi kami yakinlah wahai ayah kami adalah orang yang benar. Ayat ke-18, waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka tak cukup sekadar lidah, sekadar lisan, mereka datangkan bukti, bawa datang baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bidamin kadhib, dengan darah yang tipu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam berkata, bahkan diri kamu menghiasi untuk kamu perkara ini, kamu saja buat-buat bagi darah baju ini. Fasabrun jamil, inilah kesabaran yang cukup indah, kesabaran cukup tinggi. Wallahul musta'an ala ma tasifun, hanya Allah lah tempat diminta pertolongan ke atas apa yang kamu sifatkan ini, apa yang kamu nyatakan ini. Nabi Yaqub berkata yang sedemikian. Dalam ayat ini dinyatakan waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, mereka bawa datang baju Nabi Yusuf dengan darah yang tipu. Sepatutnya yang betul, ayat yang betul, bidamin makzub, mereka bawa datang baju dengan darah yang ditipu, yang dibuat-buat. Tapi diletakkan isim noun, kata nama. Ini menunjukkan mubalaghah. Darah tersebut adalah mubalaghah, mereka mubalaghah lebih-lebih dalam buat penipuan. Kemudian kita lihat apa munasabah kesinambungan ayat ini dengan ayat yang sebelum ini. Ayat ini dengan ayat yang sebelum ini, apa kesinambungan dia? Pada ayat 11 sampai ke 18 ini menerangkan tipu daya, helah adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam terhadap Nabi Yusuf. Bagaimana mereka buat khianat, tipu ayah mereka sendiri. Dan mereka menzahirkan bahawasanya mereka ni cukup cinta dan kasih kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka tipu, sedangkan mereka mengetahui ayah mereka sangat cinta dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ayah mereka ini hatinya tenang dengan keberadaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersama dengan Nabi Yaqub. Fa arsalahu ma'hum, Nabi Yusuf lepaskan
Nabi Yaqub lepaskan Nabi Yusuf bersama dengan adik-beradik dia, wa huwa ghairu muqtani'in bi kalamihim wa yakhafuhum alaih. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam tak percaya perkataan mereka ni. Dan Nabi Yaqub takut perkara yang tidak diingini berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apabila adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah sepakat untuk mengambil Nabi Yusuf, bawa berjalan-jalan, mereka campakkan Nabi Yusuf di dalam perigi seperti mana yang telah diisyaratkan oleh salah seorang daripada adik-beradik Nabi Yusuf yang namanya Yahuza ataupun Rubil. Dia yang mengisyaratkan, yang memberi cetusan idea dicampak dalam perigi. Kemudian mereka datang berjumpa ayah mereka Nabi Yaqub. Mereka kata, ma balaka la ta'manna ala Yusuf wa takhafuna alaih. Sebab apa kamu tak percaya kepada kami, sedangkan kami ini cukup cinta kepada Nabi Yusuf AS. Kami ini nak kebaikan kepada Nabi Yusuf AS. Sebenarnya, hakikatnya, mereka nak yang sebaliknya, iaitu mereka nak hancurkan kehidupan Nabi Yusuf kerana mereka hasad, dengki terhadap Nabi Yusuf AS. Selepas mana mereka mengetahui mengenai dengan mimpi Nabi Yusuf AS. Dan pada mimpi Nabi Yusuf ini jelas di sana ada kebaikan yang begitu banyak dan juga ada ciri-ciri kenabian. Kemudian adik-beradik Nabi Yusuf telah berkata kepada ayahnya, arsilhu ma'ana, lepaskan Nabi Yusuf bersama dengan kami untuk kami bersiar-siar di padang, di taman, di padang pasir. Kami dapat makan buah-buahan, kami dapat berlumba dan juga memanah, dan kami akan betul-betul jaga Nabi Yusuf supaya tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku kepada mereka. Jelas di sini i'tazara ilaihim bisyai'ain. Jelas di sini Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam ada dua perkara yang penting di sini. Perkara yang pertama, firaquhu iyyahu mimma yahzunuhu. Antara perkara yang Nabi Yaqub tak dapat nak tanggung, ada dua perkara yang besar di sini. Perkara yang pertama adalah perpisahan Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mimma yahzunuhu, daripada suatu perkara yang amat menyedihkan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Perkara yang kedua yang Nabi Yaqub risaukan, runsingkan, iaitu wa khawwafahu alaihi min adh-dhi'bi idza ghafalu anhu, iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam risau, takut-takut dimakan serigala Nabi Yusuf ini bila mana adik-beradiknya leka bermain, kerana tak ambil berat tentang adik dia. Mereka jawab pada ketika itu juga, mereka jawab spontan. Mereka kata, la in akalahu dhi'b, kalaulah serigala makan Nabi Yusuf, makna kami tak ada guna lah. Kami orang yang hebat, orang yang cukup gagah, kami akan selamatkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian bila mana mereka berhujah dengan sedemikian, maka adalah kelegaan, sedikit kepercayaan Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Kemudian mereka mula merancang satu persatu untuk merosakkan, menghancurkan kehidupan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Selepas mereka campak dalam perigi, apa tujuan mereka campak? Liyazhabu haitsu syaa, supaya hilang Nabi Yusuf ini daripada pandangan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, ataupun mereka nak Nabi Yusuf mati, terbiar begitu sahaja.
Mereka kalau boleh, mereka nak kehidupan mereka berehat daripada melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai qudrat, mempunyai kuasa keseluruhannya dunia ini. Allah Ta'ala mempunyai kemahuan yang pasti akan dilaksanakan, dan rahmat kasih sayang Allah pasti akan turun. Wa inzaluhu al-yusra ba'dal usr. Allah Ta'ala akan memberi kesenangan selepas kesusahan, memberi jalan keluar selepas mana serabut di dalam kepayahan. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seperti mana Allah Taala mengilhamkan kepada Nabi Yusuf, seperti mana Allah Taala ilhamkan kepada lebah pun Allah ilhamkan juga. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Mereka buatlah rumah, an ittakhidhi minal jibal, buatlah rumah di bukit. Macam mana mereka boleh buat rumah di bukit lebah ni? Ilham daripada Allah Ta'ala. Begitu juga Nabi Yusuf, Allah Ta'ala memberi ilham kepada dia ketika mana dalam kesusahan. Begitu juga ibu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala ilhamkan juga. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami, iaitu Allah Ta'ala, telah memberi ilham kepada ibu Nabi Musa alaihi salatu wassalam an ardi'i, supaya dia susukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walaupun terpisah, dibiarkan Nabi Musa letak dalam satu peti, biar lautan yang membawa dia pergi ke mana. Seorang ibu tak boleh tahan, nak biarkan anak dalam peti, dalam kotak, di lautan, berlayar ke mana sahaja. Last kali singgah di mana? Di rumah Fir'aun, dan dibesarkan di sana. Begitu juga Nabi Yusuf, Allah Ta'ala ilhamkan pada hatinya, kuatkan hatinya supaya jangan kamu sedih. Alla tahzan mimma anta fih. Jangan kamu sedih di mana saat mana kamu ditimpa dengan ujian, dengan kesusahan ini. Fa innalaka farjan wa makhrajan. Sesungguhnya bagi kamu pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan bantu kamu. Wa satukhbiruhum bima fa'alu ma'aka min hadha as-sani' as-sayyi. Dan kamu akan bagi tahu balik kepada mereka, kepada adik-beradik kamu suatu hari nanti, dengan apa yang mereka pernah buat kepada kamu pada saat dan ketika ini. Wahum la ya'rifun. Mereka tak sedar, mereka tak tahu yang kamu ni Nabi Yusuf pada ketika itu, ketika mana kamu menjawat jawatan Menteri Kewangan Mesir. Dan pada ketika itu kamu dijanjikan dengan keselamatan daripada ujian ini, dan pertolongan Allah pasti akan kamu perolehi. Kemudian ja'a daurul i'tizar bil a'zar al-kadhibah li abihim. Kemudian mereka dah hancurkan kehidupan Nabi Yusuf, campak dalam perigi. Kemudian mereka cuba pula untuk membuat helah yang berikutnya, iaitu al-i'tizar, memberi keuzuran, memberi sebab alasan, dengan pelbagai alasan yang tipu kepada ayah mereka sendiri, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ketika mana mereka pulang pada akhir malam, Isyak ni pada akhir malam, mereka tak balik petang, mereka balik malam. Dah gelap lah. Zaman dulu pukul 10 malam pun, 9 malam lepas Isyak pun dah macam pukul 1 pagi, 2 pagi, gelap gelita. Tak macam kita tengah jalan ada lampu jalan. Sana Isyak dah cukup gelap. Jadi mereka pulang ni pada waktu Isyak, dalam kegelapan malam. Mereka penuh kehibaan, mereka menzahirkan kesedihan, menangis. Mereka meminta keuzuran, mereka dakwa, kami sedang bermain, sedang memanah. Kami tinggal Nabi Yusuf ni bersama dengan pakaian kami, barang-barang kami asingkan satu tempat.
Nabi Yusuf jaga barang-barang kami ni, tiba-tiba serigala datang makan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa nahnu na'lam, kami mengetahui wahai ayah kami yang kamu ini tak percaya kepada kami pada ketika ini. Kamu tak akan percaya kepada kami. Bagaimana kamu nak memberi tohmahan kepada kami sedangkan kami bercakap benar ini? Dan perkara tersebut telah pun berlaku. Serigala dah makan. Mereka berkata, wa in kunna sadiqin, walaupun kami ni benar, orang-orang yang benar, tapi kamu tetap tak benarkan kami. Li'annaka tuthimuna fi Yusuf li syiddati mahabbatika iyyah. Kerana kamu tak dapat benarkan kami, kamu tak percaya kepada kami, kerana seorang insan yang bernama Yusuf, kamu telah memberi pelbagai tohmahan kepada kami, kamu cemuh kami, kamu tak percaya kepada kami wahai ayah kami Yaqub alaihi salatu wassalam, kerana seorang insan iaitu Yusuf yang kamu sangat cinta kepadanya, sehingga kami cakap benar pun kamu tak percaya. Ini adalah isyarat, iaitu Nabi Yusuf tak percaya kepada mereka dan tak percaya apa yang keluar daripada mulut mereka. Wa ihsasuhum bil kadhib dimnan, dan sebenarnya setiap lontaran kata-kata mereka di dalamnya penuh pendustaan. Dan dalam pendustaan tersebut mereka tambahkan lagi dengan talbis dan juga tadlis. Mereka kelirukan, entahlah tipu kemudian kelirukan lagi. Mereka bawa datang satu baju Nabi Yusuf AS. Sebab apa kita kata talbis? Kerana dia mengelirukan ayah mereka sendiri, Nabi Yaqub. Mereka bawa datang baju, dilumurkan darah pada baju tersebut, yang mereka akhudhuhu min damin sakhlah zabahuha, mereka sembelih kambing, anak kambing kecil, mereka sembelih. Tak kira lah anak kambing biri-biri atau kambing biasa, mereka sembelih. Kemudian keluar darah tu mereka tonyoh di baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka nak palsukan fakta, mereka kata inilah baju Nabi Yusuf. Mereka dah campak Nabi Yusuf dalam perigi, dalam keadaan sejuk, tak pakai baju. Mungkin ada nyamuk dan sebagainya. Kemudian baju tu mereka lumurkan dengan darah, bawa hadapkan kepada ayah mereka Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, dan mereka kata apa? Ala qamisihi bidamin kadhib, inilah baju yang penuh dengan darah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah enggan. Kerana apa? Nak menzahirkan, kehendak Allah Taala tak nak macam tu. Kerana Allah Taala menzahirkan kesan natijah daripada jenayah mereka ini, mereka terlupa. Mereka terlupa apa? Untuk koyakkan baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kerana kalau serigala faham dia, makan dia, takkan makan baju tak koyak, darah saja. Pelik juga. Serigala makan Nabi Yusuf, faham Nabi Yusuf. Macam mana serigala faham Nabi Yusuf penuh darah tapi tak ada koyak, tak ada kesan koyak. Itu Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala nak membuka keaiban mereka, nak menghancurkan rancangan jahat yang mereka, strategi jahat yang mereka telah susun. Allah Ta'ala lupakan mereka nak koyakkan baju tersebut. Nabi Yusuf tak percaya kepada mereka. Nabi Yusuf berpaling daripada mereka, daripada perkataan mereka, ila ma waqa'a fi nafsihi min labsihim alaih. Kerana perkataan mereka penuh pendustaan dan juga kekeliruan. Bahkan Nabi Yusuf kata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, sebenarnya kamu, perbuatan jahat kamu ni, kamu hiasi dia. Apa yang kamu sebut di dalam segala, kamu hias perkataan kamu buat ayat yang indah-indah, yang mana telah dibaham serigala kamu sapu sendiri, tonyoh dengan darah. Nabi Yusuf kata, fa sabrun jamil, fa sa'asbiru sabran jamilan, aku pasti akan bersabar dengan kesabaran yang cukup tinggi di atas ujian ini.
Dan aku akan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah taala memberi jalan keluar kepada aku, dengan sebab pertolongan, rahmat dan juga kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil itu adalah lebih aula untuk aku. Fasabrun jamil, kesabaran yang tinggi itu adalah lebih baik untuk aku, tak ada pilihan lain. Diriwayatkan Nabi SAW pernah ditanya mengenai dengan sabrun jamil. Apa tu sabrun jamil? Sabar yang cantik, apa tu? Nabi kata huwallazi la syakwa ma'ahu, iaitu ujian ataupun kita panggil kesabaran yang tidak ada aduan bersamanya. Sabar dan hanya mengadu, berserah kepada Allah. La syakwa ma'ahu. Ada orang sabar juga tapi mulut dia bunyi juga, cakap macam-macam. Sabar juga tapi mulut dia lepas juga. Itu bukan sabrun jamil. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, dia pandang, tahan kesusahan ujian ini, dia telan ujian ini dengan penuh kesabaran dan hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam menyatakan wallahul musta'an, Allah taala adalah tempat untuk diminta perlindungan ke atas apa yang kamu sebutkan. Apa yang kamu sebut tadi? Apa yang kamu sebutkan? Iaitu kamu sebutkan mengenai perihal Nabi Yusuf, mengenai ujian ini, kebinasaan, kecelakaan terhadap Nabi Yusuf. Semuanya kami berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam telah berkata kepada adik-beradik Nabi Yusuf ini dalam keadaan memperolokkan mereka, ma ahlamaka ya dhi'b ta'kul ibni wala tashqa qamisah. Nabi Yaqub berkata, betapa lembutnya kamu wahai serigala, betapa bersopan santunnya kamu wahai serigala, kamu makan anak aku tapi kamu tak koyakkan bajunya. Ini ayat Nabi Yaqub memperolokkan, nak memberi sindiran kepada adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam memberi keizinan, menyahut permintaan yang anak-anak dia minta. Sebab apa? Bihukmil atifah al-abawiyah al-ma'lufah. Sebab sebagai seorang ayah, anak-anak minta, bagilah keizinan. Itu perkara biasa. Seorang ayah, bila mana anak-anak minta satu perkara dengan penuh kelembutan, dengan penuh keyakinan, maka sifat kebapaan ni akan bagi. Tapi dalam masa yang sama, tahziran minat taqsir, dia bagi juga, tapi dia ingatkan, jangan lupa adik kamu ni Yusuf, jaga dia elok-elok. Bagi juga, tapi dia memberi peringatan. Wa isy'aran bihubbi ibnihi, dan sekaligus mengisyaratkan, iaitu betapa cintanya dia Nabi Yaqub ini terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan tak mampu untuk dia bersabar di atas kehilangan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini adalah amrun tabi'i. Inilah perkara tabiat manusia, perkara biasa. Bila mana dia cinta kepada seseorang, maka seseorang diberitakan hilang ataupun mati, maka akan rasa sedih. Itu perkara biasa yang menimpa manusia. Itu tak boleh kita kata perkara luar biasa. Itu adalah perkara amrun tabi'i, perkara yang biasa. Kemudian kita lihat adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, fi ashaddi ma yakunu qaswah wa shiddah, sungguh-sungguh keras ala akhin lahum min abihim, bukan lemah lembut tapi keras kepada adik mereka, iaitu Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf ni adik-beradik sebapa dengan mereka lah. Sebab apa mereka keras? Mereka campak Nabi Yusuf dalam perigi,
mereka tak fikir dah nak tinggalkan baju ke, selimut ke, takut nyamuk ke, takut ada benda datang ke, ular ke apa ke, mereka bagi tongkat, tak ada. Bahkan mereka tanggalkan pakaian, campak Nabi Yusuf dalam pergi dalam keadaan tidak berpakaian. Wa wajada 'inda kulli wahidin minal ghaidh wal hasad wal zulm ashaddu mimma 'inda al-akhar. Setiap seorang daripada adik-adik Nabi Yusuf ni semuanya ada marah, dengki, zalim terhadap Nabi Yusuf ini kerana bapanya cinta sayang kepada Nabi Yusuf lebih berbanding adik-adik yang lain. Kemudian rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tak akan biarkan hambanya dizalimi, sehinggalah Allah Ta'ala akan memberi bantuan kepada hambanya. Wala mafju'an hatta yusli qalbahu wa yutma'inna. Dan Allah Ta'ala tak akan biarkan dia ketakutan dan dia kehibaan ataupun dia dalam keadaan kebingungan, sehinggalah Allah Ta'ala akan kuatkan hatinya, akan memberi ketenteraman, keteguhan kepada hatinya. Allah Ta'ala memberi berita gembira dengan keselamatan. Allah Ta'ala ilham kepada Nabi Yusuf AS, Allah Ta'ala ilham kepada dia pasti akan selamat daripada ujian yang dia sedang jalani ketika ini, dan dia juga pasti akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa annahu sayukhbiruhum bisu' ma yasna'un bihi wa yuwabbikhuhum ala ma sana'u. Dan dia memberitahu mereka mengenai keburukan. Allah Ta'ala beritahu mereka mengenai dengan keburukan yang mereka buat. Allah Ta'ala cela mereka ke atas perbuatan mereka ini. Wa sayakunu tahta qahrihi wa sultanih. Nanti Allah Ta'ala akan balas perbuatan mereka ini. Macam mana balas? Akhir sekali mereka akan tunduk kepada Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf. Mereka tak sedar itulah Yusuf yang mereka khianati satu ketika dahulu. Ini menunjukkan wahyu ataupun ilham Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf. Bila Allah Ta'ala ilham, selepas adik-beradiknya campak Nabi Yusuf dalam perigi, maka selepas itu Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Yusuf. Maksud ilham di sini adalah kuatkan hatinya, beri motivate ketenteraman ataupun keteguhan pada hati dia, memberi berita gembira kepada Nabi Yusuf dengan keselamatannya dia akan perolehi. Kemudian dalam kisah yang kita sebutkan ini juga kita boleh lihat bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf datang pada waktu malam. Aqdar 'ala al-i'tizar fi zulmah. Mereka macam-macam, mereka kata beri alasan kepada ayah mereka Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kerana ini dikatakan bila datang pada waktu malam sudah pasti tak akan ditanya. Tak akan ditanya. Tak ada banyak soalan pada waktu malam. Cuba kalau mereka balik pada waktu siang, pasti ayah mereka tanya. Satu persatu akan dipersoalkan. Tapi bila balik malam ni, ayah mereka tak banyak tanyalah. Walaupun tanya, tapi tak banyak macam siang. Kemudian al-istibaq, berlumba-lumba antara buat pertandingan perlumbaan. Seperti mana adik-beradik Nabi Yusuf ini hukumnya harus. Tak kiralah sama ada melontar ataupun memanah ataupun berkuda ataupun berlumba lari. Maksud daripada musabaqah pertandingan ini, tak kira pertandingan apa pun, memanah dan sebagainya, adalah tadribun nafsi 'alal adwi, iaitu melatih diri untuk menjadi kuat. Seperti askar lah, sentiasa ada latihan bila bertempur dengan musuh nanti. Lima lahu min faidatin fi qitalil a'da, kerana mereka akan bertemu musuh, kena kuat, tak boleh lembek.
dan juga untuk menghalau serigala. Mereka kena kuat. Ibn al-Arabi menyatakan, innal musabaqah syir'ah fi syari'ah wa khaslatan badi'ah wa 'aunan 'ala al-harb wa qad fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Arabi kata sebenarnya pertandingan ini adalah satu keperluan untuk membantu dalam peperangan nanti. Sesungguhnya Nabi SAW telah melakukan perkara tersebut. Apa je? Telah melakukan al-musabaqah, pertandingan dengan diri Nabi. Sama ada Nabi berlari ataupun dengan kuda Nabi. Nabi berlumba kuda ataupun berlumba lari. Diriwayatkan bahawasanya sabaqa Aisyah fa sabaqaha. Nabi berlumba lari dengan Aisyah, maka Nabi menang. Nabi berlumba lari dengan Aisyah, bertanding, Nabi menang. Falamma kabura Rasulullah, apabila Nabi dah berusia, Nabi dah tua, sabaqaha, Nabi bertanding sekali lagi, berlari dengan Aisyah. Fasabaqatu, Aisyah pula menang, Nabi kalah. Faqala laha hadhihi bitilka, maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadhihi bitilka, maka itulah dia pertandingan, itulah adat pertandingan, ada kalah, ada menang. Wa tasabaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Bakar, Nabi juga bertanding, bukan bertanding pilihan raya ni, bukan, bertanding, berlumba, buat pertandingan, bukan tanding PRU, bertanding iaitu berlumba lari bersama dengan Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi menang, Nabi mengatasi, mengalahkan Umar dan juga Abu Bakar. Salamah bin Aqwa sabaqa, juga berlumba lari, seperti mana diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim, rajulan lamma raja'u min Ziqarat, seorang berjalan kaki apabila dia pulang daripada Ziqarat, satu tempat, Ziqarat, nak pergi ke Madinah, pulang daripada Ziqarat nak menuju ke Madinah. Fasabaqahu, dia berlumba, bertanding, maka Salamah bin Aqwa menang. Diriwayatkan riwayat Imam Malik daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahawa Nabi SAW sabaqa, Nabi berlumba juga kuda, Nabi berlumba kuda, allati qad udmirat, yang mana kuda yang telah diberi makan sehingga gemuk. Summa la ta'lif illa qutan litak, beri makan kuda dipanggil dalam term istilah kuda ni dipanggil sebagai tadmir. Apa itu tadmir? Tadmirul khail, bagi makan kuda banyak-banyak, makan sampai kuda digemuk. Kemudian jangan bagi makan dah, jangan bagi makan dah, bagi makanan asasi, kita panggil makanan yang dia perlukan saja, supaya badan jadi ringan balik, untuk mengembalikan balik tenaga kuda tadi untuk berlumba. Itu orang kuda tahulah cara-cara dia. Sabaqa bainal khail, Nabi berlumba kuda. Ada kuda yang ditakmir, ada kuda yang tidak ditakmir. Takmir yang saya bagi tadi, bagi kuda gemuk kemudian kuruskan balik. Abdullah bin Umar kana mimman sabaqa biha, di antara orang yang menang dalam pertandingan tersebut. Begitu juga pertandingan dalam bin nisal wal ibil, lumba unta, ataupun memanah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, la sabaqa, tidak ada pertandingan perlumbaan melainkan pada nasal, pada khuf dan juga pada hafir, iaitu pada memanah dan juga pada binatang yang ada kaki yang macam kuda tu. Kita panggil apa term dia, istilah dia, yang kaki yang bila berjalan di atas jalan dia berbunyi kong kong, berbunyi. Itu binatang yang boleh untuk berlumba. Sebab apa ya? Sebab ini semua adalah, kalau kita lihat, adalah skill dalam peperangan. Semua ni adalah perlu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata Nabi SAW mempunyai seekor unta.
mempunyai satu unta yang diberi nama Abba. Unta Nabi nama dia Abba, la tusbaq, dan tak pernah dikalahkan unta Nabi ni. Unta Nabi kalau tanding menang. Faja'a Arabiyyun ala qu'ud fasabaqaha. Kemudian orang Arabi, orang asli Arab duduk kawasan pedalaman datang berlumba kuda dengan Nabi, maka dia menang. Fashaqqa dzalika 'alal muslimin, dia menang. Maka pada ketika itu orang Islam tak selesa, kuda Nabi tak pernah kalah, tiba-tiba kalah. Hatta arafahu faqala, orang Islam tak senang duduk, tak selesa sebab Nabi kalah, sedangkan Nabi tak pernah kalah, bertanding tak pernah kalah. Maka sehinggalah perkara tersebut sampai kepada Nabi. Maka Nabi kata, haqqan 'ala Allah alla yartafi' syai'un minad dunya illa wada'ahu. Menjadi hak kepada Allah Ta'ala, dia tak mengangkat sesuatu daripada dunia ni melainkan dia akan jatuhkan. Tinggi macam mana pun kita, last kali kita akan jatuh bawah. Itu perkara biasalah. Hebat macam mana kita, orang sanjung, last kali kita akan jatuh juga. Sama ada sakit, sama ada uzur, ataupun kita mati. Tinggi macam mana kita, rumah kita, kereta kita, last kali ke kubur juga kita akan kembali. Orang-orang Islam, ulama telah ijma' as-sabaq ala wajhir rihan al-mubah. Ini semua kita akan bincangkan mengenai dengan bagaimana pula dalam pertandingan ini, adakah dianggap judi, bagaimana pertandingan dianggap judi ataupun tidak. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.